Didik TV KPM. Okey, untuk yang segmen kali ini, kita nak bawa sama-sama semua untuk kita lihat apa kepentingan intervensi IKP ini, terutama intrapersonal lah, ya. Jadi saya boleh pecahkan kepada 3 pihak. Baik. Ya. Kalau kita lihat, sebenarnya kepentingan ni mestilah kepada murid paling utama, ya. Iaitu murid tu sendiri dia yang jawab. Dia jujur, dia jawab, ya, apa dia dalam soalan itulah. Jadi kepentingan dia apabila dah selesai, dah ditakbir, dapatan skor ada, dia boleh kenal personaliti diri dia. Macam kita bincang awal-awal tadilah, maknanya, patutlah saya begini cikgu, saya memang suka duduk seorang, saya banyak berfikir. Barulah dia tahu, patutlah saya begitu, sebab dia dah kenal dan tahu diri dia. Okey, jadi bila dah tahu diri, mestilah kita tahu apa kekuatan dalam muhasabah diri itu kan. Jadi untuk kembangkan potensi dia, maknanya pentinglah untuk IKP ni sebab boleh kembangkan potensi murid dalam bakat dia, ya, dari segi kekuatan dia, kegemaran dia, hobi dan sebagainya lah. Jadi bila dia tahu semua tu, dia dapat mencari gaya pembelajaran yang sesuai dengan dia. Macam kita bincang tadi kan, murid ni kalau contohnya dia ada tugasan kumpulan dalam kelas, mesti itu adalah salah satu teknik pengajaran. Betul. Kan, berkumpulan, ada kerja-kerja kumpulan kan. Tapi individu intrapersonal ni dia ada sedikit, orang kata apa, dia memerlukan ruang lah untuk dia menjalankan aktiviti yang kumpulan itu dalam sendirian. Contohlah, dia dah diletakkan dalam 5 orang kumpulan. 4 orang tu gaya belajarnya berbeza sedikit pada dia kan. Tapi dia masih berbincang bersama-sama. Cuma apabila perlu menyiapkan tugasan, dia kena asertif. Dia kena asertif lah. Kata, okey kawan-kawan, saya minta maaf ya. Ni bahagian saya ya. Boleh tak kalau saya buat sendiri dulu? Nanti bila saya dah siap, saya tunjuk pada kawan-kawan. Bukan bermakna dia hanya macam mengelak, tidak. Dia masih menyiapkan tugasan, masih berbincang. Cuma sewaktu menyiapkan tugasan, dia perlu asertif, mengatakan dia perlu ruang untuk bersendirian menyiapkan tugasan. Betul. Sebab individu intrapersonal ni kalau dia dapat bersendirian dan menyiapkan tugasan, hasilnya akan lebih baik. Itu contohlah yang kita boleh dapatlah. Okey, kita ada video sebenarnya selepas ini. Video ni kita ada kaitan dengan pihak yang kedua pula. Okey. Jom kita saksikan video tersebut. Okey. Jadi video ni kita boleh nampak kan, dia kanak-kanak, dia ada laptop di depan, ya, dia seorang diri sedang membuat sesuatu aktiviti, ya. Aktiviti tu dia ada berkaitan dengan elektronik lah di situ kan. Dan kita boleh nampak suasananya tu di macam satu ruangan di rumah. Betul. Jadi apabila berkaitan dengan rumah, mestilah ada penjaganya kan. Tapi kita tak nampak pula dalam video ni ada ibu bapa je di situ. Jadi apa peranan ibu bapa di rumah untuk kita nak lihat dan membantu murid yang intrapersonalnya tinggi. Ya. Jadi kita boleh tengok sama-sama lah. Okey, kepada ibu bapa, kadang-kala ibu bapa dia mungkin sibuk di rumah. Betul. Semua, tapi pihak sekolah dia akan sentiasa memaklumkan. Bukan bermakna ibu bapa kena datang sekolah sentiasa ambil tahu secara berdepan. Kita ada macam-macam media sekarang. Jadi memang akan ada satu surat makluman daripada sekolah ataupun jadual dimasukkan dalam grup PIBG ataupun kumpulan sokongan ibu bapa kan, yang menyatakan akan ada satu pentaksiran. Tidak kiralah pentaksiran sumatif ke pentaksiran apa, tapi ada pentaksiran psikometrik juga disenaraikan. Jadi ibu bapa dah sedia maklum lah. Kita ada pentaksiran psikometrik untuk anak kita yang sulung kan, yang tingkatan 3. IKP ni ada ni nampaknya kan. Jadi apa IKP ni? Jadi boleh hadir ke sekolah, jumpa dengan guru bimbingan dan kaunseling. Bila dah selesai anak menjawab IKP, boleh bertanya apa dapatan skor. Sebab semua guru bimbingan dan kaunseling akan ada. Ya. Jadi untuk kita lebih memahamilah, maknanya bila dah tahu dapatan skor dan sebagainya, kita akan lebih faham karakter anak. Betul. Karakter ni bukan apa, sebab setiap anak tu dia berbeza-beza. Dia mungkin anak sulung tadi yang tingkatan 3 tu kan. Dah tahu ada IKP. So, macam ni patutlah anak saya bawa pergi hari keluarga, dia bawa buku. Orang lain main di pantai, main sekejap saja dengan sepupu-sepupu, and then dia akan duduk tepi bawah pokok, baca buku. Kan, baik buku cerita ke apa, dan dia akan mencatat, menulis dan sebagainya. Kalau ibu bapa yang kurang memahami, mungkin dia kata, Along cepat, main lagi kan, abang kakak sepupu ada kan. Tapi kalau ibu bapa yang faham, okey tadi dia dah pun bersosial sebenarnya, cuma oleh kerana karakternya intrapersonalnya tinggi, dia banyak berfikir, dia memproses apa permainan dia main dekat sana, dia akan mencatat dan sebagainya. Jadi ibu bapa akan lebih fahamlah karakter anak, dan dia tak adalah rasa kecewa kenapa anaknya tidak bergaul dan sebagainya lah. Okey, selain daripada itu,
potensi anak itu juga boleh dikembangkan. Maknanya okey, tadi video tadi sedang buat elektronik dari segi kereta kan, tengah memasang di papan elektronik tu. Jadi dah tahu anak minat begitu, mungkin hala tuju kerjayanya mungkin dalam bidang yang sebegitu. Baik. Jadi boleh pupuk lagi apa minat dia ya, mungkin buat coding program pula kan. Jadi benda-benda yang begitulah. Jadi boleh bagi sokongan yang yang padulah kepada anak-anak. Dah tahu hobinya begitu, mungkin boleh belikan lebih banyak lagi peralatan elektronik ke kan. Jadi bawa ke tempat-tempat yang bersesuaian dengan minat anak. Baiklah, untuk meraihkanlah perbezaan anak itu kan betul. ciri-cirinya. Baik, itu daripada segi ibu bapa pula. Bagaimana daripada side ataupun untuk sisi ataupun bahagian cikgu? Itu pihak yang ketiga lah. Pihak yang ketiga, guru. Okey, guru. Okey. Bila guru kaunseling, memanglah dia yang akan mentadbir, menganalisis skor. Tetapi dapatan skor ini boleh membantu guru-guru mata pelajaran yang lain. Lagi sekali lah saya sebut, boleh datang ke bilik kaunseling, kita buat konsultasi bersama guru-guru. Okey, kelas saya ni, contohlah, saya bagi contoh situasi dalam kelas kan, dah habis mengajar, dia pun bercerita kenapa bila saya suruh mereka menjawab faham ke tidak kan, senyap aja. Saya rasa mereka tak faham saya ajar. Mungkin ada satu pendapat dari seorang guru mata pelajaran. Jadi bila melihat skor, tunjukkan boleh dikatakan 70% murid dalam tu skor IKP intrapersonalnya tinggi. Jadi bagaimana nak bantu murid-murid ini untuk kita nak dapat maklum balas. Jadi kita boleh berbincang melalui catatan ya. Mungkin okey, apa yang awak faham hari ini tulis dekat sticky notes ni, kita tampal dekat kelas. Jadi mereka akan buat begitu. Itu contohlah yang boleh kita buatlah. Dan merancang aktiviti yang sesuai. Banyakkan aktiviti individu di samping kumpulan, tetapi ada lebih banyak individu supaya intrapersonal ni dapat dikembangkan lagi. Sebab dia banyak berfikir, sekiranya dipendamkan, risau dia akan menjadi untuk diri dia saja. Padahalnya kita sebagai manusia kena bermanfaat pada orang lain juga. Betul. Jadi kita gunakan kelebihan kecerdasan intrapersonal ini yang ada pada murid untuk dimanfaatkan kepada orang lain juga. Tapi kita kena sama-sama membantulah mengembangkan potensi dia. Okey, itu merupakan sudut pandanglah ataupun apa di side ataupun bahagian guru, ibu bapa dan murid sendiri boleh lakukan untuk diri mereka. Memandangkan kita pun sudah sampai ke penghujungnya cikgu, sedikit rumusan secara keseluruhan apa yang kita belajar pada hari ini. Okey. Sebenarnya hari ini banyak yang kita belajar ni, kita banyak berfokus kepada individu. Maknanya intrapersonal adalah individu yang perlu kita hargai, kelebihannya lebih kepada dalaman. Jadi kekuatan anda sekiranya anda telah pun menjawab IKP dan didapati intrapersonal itu tinggi, jangan rasa macam kenapa intrapersonal saya tinggi. Tidak, anda memang ada kelebihan di mana kekuatan dalaman anda lah yang akan menjamin kejayaan anda nanti. Wah. Didik TV KPM